Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah ajma'in wa ila al-ulama wasyuhada wal awliya wa ila al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila musannif hadzal kitab al-mubarak وإلى مصنفي هذا الكتاب المبارك شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa rasulil mujtama sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina maulana Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat diberikan kesempatan lagi untuk kita hadir dalam majlis ilmu di rumah Allah yang penuh dengan keberkatan ini. Ya, ketika hujan itu turun dari langit, maka sunat untuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan daripada pengajian kita ini dan doa-doa yang kita belajar dalam pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa kita dan mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Baik, pada malam ini kita menyambung lagi pengajian dalam kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulum syaikina fi darin amin. Kata tuan pengarang rahimahullah Al-Imam As-Suyuti pada ayat yang ke-35 surah Al-Baqarah. Jadi kita sapa ayat 35 surah Al-Baqarah. Dan pada malam ini insya-Allah jika tidak ada halangan maka kita akan baca ayat 35, 36, kalau kita ayat 37. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, alhamdulillah, kita telah membaca berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi seperti mana kita tahu bahawasanya kisah pertama yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ialah kisah yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kisah Nabi Adam alaihissalam ini adalah kisah yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Kerana kisah dia banyak perkara-perkara yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Jadi Nabi Adam ini adalah Abul Bashar, bapa kepada semua manusia. Kita ni semuanya adalah anak cucu kepada Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam itu moyang kita, tok kita. Jadi segala apa yang dibuat oleh Nabi Adam AS itu, maka kita mewarisi, kita kata genetik dia. Kita mewarisi sifat-sifat yang ada pada Nabi Adam. Dan segala apa yang Allah Ta'ala suruh, perintah kepada Nabi Adam itu ialah seolah-olah simbol kepada kita ni sebagai manusia keseluruhannya.
daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini. Kita ni mengikut jejak langkah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita sebut dalam pertemuan kita yang lepas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Adam alaihissalam itu di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi itu adalah satu matlamat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada Nabi Adam alaihissalam di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu sekarang ini berada di dalam ayat sekarang kita baca ni, Nabi Adam berada di syurga. Dia masuk ayat yang kita baca tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi pada ayat yang 34 sebelum ni, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikah usjudu li Adam. Setelah Allah taala menjadikan Adam itu daripada tanah bercampur dengan air bercampur dengan udara, kemudian jadilah Nabi Adam. Kemudian apabila dijadikan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, dan perintah yang pertama ni kepada malaikat bukan kepada Nabi Adam. Nabi Adam masih lagi tidak menerima apa-apa perintah dan apa-apa larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para malaikat, kata Allah kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka terus mubadarah, mereka terus fastabiqul khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Melainkan iblis tidak sujud kerana dia aba wastakbara, dia ingkar dan juga dia meninggi diri, dia bertakabur. Maka dua sifat itu menjadikan iblis itu kufur kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam. Maka seterusnya ayat yang kita baca hari ini ialah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Aku berkata, kata Allah, wahai Adam, uskun. Uskun ni maksudnya tetaplah kamu. Uskun ni asal dia kata sakana. Sakana ni tenang. Kita kata askunu. Askunu maksudnya saya bertenang. Kalau budak-budak sekolah Arab, ngaji sekolah Arab, dia kata askunu fi Gunung Payung contohnya. Kalau terjemah dia, saya tinggal di Gunung Payung. Tapi askunu tu asalnya daripada perkataan sakana, maksudnya saya bertenang di Gunung Payung. Jadi asal sakana tu maksudnya tenang. Jadi Allah Ta'ala kata uskun, maksudnya kamu bertenanglah, maksudnya duduk dalam keadaan bahagia, sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Jadi duduklah kamu, anta, duduklah kamu, wa zawjuka. Tiba-tiba mari zawjuka di situ bermaksud Nabi Adam alaihissalam yang telah diciptakan baginya isteri dia, iaitu Siti Hawa. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini asalnya dia duduk sore-sore dalam syurga. Kemudian satu hari di sekitar dalam Imam Musawi cerita dalam syarah kepada tafsir jalan lain. Satu hari Nabi Adam alaihissalam tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk kirinya, maka dijadikan daripada tulang rusuk kirinya itu isteri dia, iaitu Siti Hawa. Jadi kata pengarang di sini, wa qulna ya Adam uskun anta ta'kid li dhamiril mustatir. Anta itu adalah isim dhamir yang mentakkidkan kepada dhamir mustatir pada uskun, liya'tifa alaihi, untuk diatafkan dengan wa zawjuka. Zawjuka itu adalah Hawa, bil mad dengan ada alif. Jadi dinamakan Hawa. Kenapa dinamakan Hawa? Hawa tu diambil daripada perkataan hayyun. Hayyun tu maksudnya yang hidup. Jadi oleh kerana Siti Hawa tu dijadikan daripada manusia yang hidup, maka sebab itu dinamakan Hawa. Siti Hawa, kita sebut Hawa. Asalnya Hawa tu diambil daripada hayyun, maksudnya diambil daripada manusia yang hidup. Adam pula, kenapa dinamakan sebagai Adam? Kerana diambil daripada adimul ard, adimul tanah. Adam tu nama dia bersesuaian dengan nama tanah dalam bahasa Arab. Hawa tu pula sesuai dengan perkataan hidup dalam bahasa Arab. Jadi diciptakan Siti Hawa tu daripada tulang rusuk kiri bagi lelaki. Sebab itu lelaki tulang rusuk dia tidak cukup satu. Sebelah kanan ada 18, sebelah kiri ada 17. Tidak cukup satu kerana dikatakan, disebut oleh hadis-hadis Nabi, diciptakan Hawa itu daripada tulang rusuk kiri bagi Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, bertinggallah kamu, tetaplah kamu berdua
di dalam syurga Al-Jannah. Syurga di sini khilaf para ulama. Setengah ulama kata syurga di sini syurga yang kekal abadi itulah. Tapi ada sebahagian para ulama yang kata syurga di sini bukan syurga yang akhir, nanti kita semua akan kembali ke syurga tu. Syurga ni adalah syurga yang sementara. Sebab itu syurga ni Nabi Adam boleh tidur, tapi syurga yang kita akan kembali nanti tak ada tidur. Syurga ni iblis boleh masuk, tapi syurga nanti akan datang nanti iblis tak boleh masuk. Jadi setengah ulama antaranya Al-Imam Abu Mansur At-Turidi berkata bahawa syurga ini syurga yang tidak syurga yang kekal abadi selama-lamanya, tu syurga lain. Tapi ala kulli halnya syurga lah, syurga dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dalam syurga itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dengan perintah yang pertama. Ini perintah pertama Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam dengan kata tinggallah kamu dalam syurga. Jadi kata para ulama, Nabi Adam AS ini ialah manusia yang mengikut perintah Allah. Ia dimakan buah terlepas ni tu, iaitu bukan dia langgar perintah Allah. Itu nanti kita sebut lepas ni. Perintah Allah apa? Perintah Allah, maka kamu duduk tetap dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kula minha ragadan, dan makanlah kamu berdua ragadan secara bebas. Makanlah apa dia nak makan dalam syurga ni dengan dengan buah-buahan, dengan daging-daging, dengan makanan-makanan yang lain. Ragadan bermaksud wasi'an la hajra fihi, bermaksud makan secara bebas, tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk kamu makan apa sahaja yang ada di dalam syurga ini. Haitsu syi'tuma, sekira-kira apa sahaja yang kamu berdua kehendak. Wala taqraba hadhihi syajarah, ini larangan yang pertama Allah SWT kepada Nabi Adam AS, dan itu oleh Nabi Adam AS. Jadi Allah Ta'ala suruh tetap tinggal kamu dalam syurga, makan kamu apa sahaja secara bebas. Kemudian Allah Ta'ala juga beri larangan wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan sekali-kali kamu berdua dekati pohon ini. Pohon tu kadang-kadang kita dengar kata pohon khuldi. Tapi sebenarnya khuldi, pohon khuldi itu bahasa setan. Kerana setan kata pohon tu pohon khuldi. Buah kita kata buah khuldi. Khuldi tu maknanya apa? Khuldi ni maksudnya daripada perkataan khalada, maksudnya kekal. Bermaksud orang yang makan buah tu maka akan kekal selama-lamanya. Seolah-olah dia satu makanan yang menyebabkan seorang itu tidak mati. Kita ni macam-macam, orang putih buat kita minum air maka boleh hidup kekal abadi selama-lamanya. Itu diambil daripada sebenarnya cerita Nabi Adam. Nabi Adam dia ada dalam syurga buah yang syaitan beri nama buah tu buah khuldi. Sebabnya dalam surah Taha Allah SWT merekodkan apa yang disebut oleh syaitan kepada Nabi Adam AS. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini adalah nasihat syaitan. Jadi syaitan royak kepada Nabi Adam AS. Allah SWT sebut, maka syaitan memberi was-was, memberi godaan kepada Nabi Adam AS. Maka syaitan berkata, wahai Adam, adakah mahukah aku tunjukkan kepada kamu kepada pohon khuldi, dan juga kepada wa mulkin la yabla, dan juga kepada satu kerajaan yang tidak binasa selama-lamanya. Jadi syaitan menipu Nabi Adam AS dengan dia kata makan buah ni maka orang itu tak akan mati selama-lamanya. Dia sebut dalam surah Al-A'raf, antara nasihat syaitan yang menipu tu kepada Nabi Adam AS, Allah SWT sebutkan ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata syaitan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melarang kamu berdua untuk memakan pohon ini, melainkan kerana Tuhan tidak mahu kamu berdua menjadi malaikat, atau tidak mahu kamu berdua menjadi orang yang kekal abadi kehidupannya. Jadi yang memberi janji palsu kepada Nabi Adam, siapa yang boleh makan buah ni maka akan kekal abadi selama-lamanya, yang memberi nama buah ni buah khuldi adalah syaitan, bukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah hanya menyebutkan perkataan syaitan yang disebut kepada Nabi Adam AS. Jadi itu larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam AS untuk jangan mendekati pohon ini.
Jadi di situ ada perintah daripada Allah dan ada larangan daripada Allah yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang patuh perintah Allah. Maka dia tu semua yang Tuhan kata, maka dia duduk dalam syurga. Dia makan semua nikmat yang ada dalam syurga dan dia tidak dekati pohon ni. Kemudian sampailah satu masa, sampailah satu ketika, Iblis ni dia musuh aduun mubin, musuh yang nyata kepada Nabi Adam alaihissalam. Kerana dia diturunkan ke muka bumi kerana dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ada di situ hasad dengki. Hasad dengki daripada Iblis. Iblis cari jalan macam mana cara untuk dia menggoda Nabi Adam, dia menggoda Siti Hawa supaya kedua-duanya mendapat balasan daripada Allah dan diturunkan ke muka bumi. Jadi mikir cara, maka disebut oleh para ulama antara cara-cara Iblis memasuki dalam syurga. Iblis dan syaitan-syaitan, dia punya kawan-kawan di syaitan-syaitan ni masuk dalam syurga. Jadi banyaklah para ulama menakalkan daripada riwayat-riwayat yang Israelian, riwayat-riwayat daripada kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan sebagainya, tentang bagaimana cara Iblis ataupun syaitan masuk dalam syurga. Ada yang kata atau bagaimana cara Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ada yang kata Iblis menggoda daripada bumi lagi, maka didengari oleh Adam dalam syurga. Ada yang kata Iblis berbisik di pintu syurga. Dia pergi pintu syurga, maka dia bisik ataupun dia lawang ke lagu mana, dia lambai tangan ke lagu mana. Jadi itu antara pendapat yang dikutip daripada Israelian. Ada yang kata Iblis ni dia masuk dalam perut binatang yang boleh masuk dari syurga, iaitu perut ular. Itu riwayat Israelian juga. Maka dia masuklah dalam perut ular kerana dia tidak boleh masuk dalam syurga. Malaikat menjaga syurga, maka dia tak boleh masuk syurga. Maka dia masuk dalam perut ular, maka ular tu masuk dalam syurga, maka dia keluar dan dia bercakap menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini pun kata guru hamba Syekh Yusri Rusdi hafizahullah, dia kata ini berlaku setelah tempoh yang agak lama. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam pada peringkat permulaan patuh pada perintah Allah dan tidak buat larangan Allah. Tapi sampai satu masa, maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran juga, fanasiya walam najid lahu azman. Walaqad ahidna ila adama fanasiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan Nabi Adam alaihissalam, fanasiya, maka dia terlupa perjanjian itu. Jadi ketika berlaku satu tempoh yang lama tu, maka masuklah Iblis, nampak Nabi Adam lupa dah larangan Tuhan kepada dia. Maka kata Allah SWT, fanasiya, Nabi Adam ketika tu terlupa perjanjian. Jadi sekarang ini kita nak cari jalan macam mana kata Nabi Adam ni memakan buah yang dilarang, buah yang terlarang. Sedangkan Nabi Adam ni Nabi. Jadi Nabi ni bila Tuhan lagi, Nabi ni tak buat maksiat. Jadi macam mana cara kita nak cari, bagaimana cara untuk kita katakan bahawa Nabi Adam memakan buah khuldi itu, Nabi Adam itu tidak berdosa. Maka antara kata para ulama, kata guru hamba, Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran, fanasiya, Nabi Adam terlupa. Jadi orang yang terlupa ni tidak berdosa. Seperti itulah. Boleh puasa, makan sepatutnya pagi tu kita puasa. Yang mula-mula boleh puasa tu biasanya kita tak ingat, tak khabar. Maka pagi tu kita makan nasi gabu, makan nasi goreng gabu. Ikutlah makan nasi gabu kerana kita terlupa. Jadi terlupa dalam melakukan satu perkara yang dilarang itu adalah dimaafkan. Jadi terlupa Nabi Adam AS itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fanasiya walam najid lahu azman. Maksudnya maka Nabi Adam terlupa dan kami tidak melihat bagi Nabi Adam itu satu keazaman. Keazaman maksudnya keazaman untuk melakukan maksiat. Jadi Nabi Adam itu tidak langsung dia berniat untuk melakukan maksiat. Tetapi sebaliknya dia terlupa larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa yang berlaku tadi, maka iblis ataupun syaitan masuk dalam syurga ataupun dia berbisik ataupun lagu mana cara, wallahu alam, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran apakah cara dimasuk dari syurga. Cuma apa yang disebutkan tadi adalah dia menggoda Nabi Adam AS dengan godaan-godaan, janji-janji palsu bahawasanya Nabi Adam yang setelah makan ni
maka dia akan menjadi orang yang kekal abadi. Tapi sebenarnya itu bukan sebab. Itu bukan sebab Nabi Adam AS makan buah yang terlarang itu. Kata Al-Imam Ibn Katsir dari tafsir dia, Nabi Adam makan buah terlarang tu kerana syaitan tu bersumpah dengan nama Allah. Sebab itu dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis bersumpah dengan nama Allah kepada kedua-duanya, kepada Nabi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Kemudian disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir satu riwayat daripada ucapan Nabi Adam AS. Nabi Adam kata wa izzatika ya Rabb ma azunnu anna ahadan yahlifu bika kaziba. Nabi Adam berkata, dengan demi kebesaran keagungan wahai Tuhan, aku tidak menyangka seorang yang bersumpah dengan nama Allah itu boleh menipu. Jadi seolah-olahnya Nabi Adam AS percaya bahawasanya iblis ini membawa satu perintah baru daripada Allah. Seolah-olah iblis ni membawa satu perintah baru demi Tuhan. Seolah-olah dia buat perintah tu daripada Tuhan. Wa qasamahuma, aku beri nasihat pada kamu supaya makan ni kerana Tuhan itu telah batalkan larangan tu. Sebab tu Nabi Adam makan buah kunti. Jadi Nabi Adam makan tu dalam keadaan dia terlupa, dalam keadaan dia tidak tahu hukum tu masih berjalan lagi. Jadi Nabi Adam ketika ini tidak bersadar. Jadi ada juga ayat Quran yang kata fa'asa Adamu rabbahu summa ihtada. Nabi Adam telah membuat maksiat dengan lafaz fa'asa. Jadi para ulama kata maksiat di situ bukanlah seperti maksiat yang kita faham. Maksiat itu adalah secara zahir sahaja, tapi apa yang dibuat Nabi Adam AS itu tidak berdosa. Di mana kata para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang yang baik ni adalah kejahatan bagi orang yang kebaikan bagi orang yang baik adalah kejahatan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang baik ni seolah-olah kita lah. Kita ni kadang-kadang kita makan biasa, makan kedai apa semua, benda tu baik, tak ada masalah. Benda tu harum. Tapi bagi orang yang muqarrabin, benda tu sayyiat. Benda tu benda yang seolah-olah benda tu haram bagi dia. Bagi orang yang warak, maka benda makan luar apa semua haram bagi dia. Tapi bagi kita kata-kata makan ni benda yang halal, benda yang baik. Jadi lebih kurang begitu. Jadi maksudnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS, walaupun dari sudut zahirnya nampak berdosa, tapi berdosa itu adalah mimbabi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Dari satu sudut dia nampak sebuah berdosa, tapi bagi kita dia tidak berdosa. Sama lah seperti orang yang makan ketika pagi bulan puasa. Jadi dia tak berdosa, tapi nampak secara gambarannya seolah-olah dia berdosa. Tapi Nabi Adam AS tidak melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu Nabi Adam AS bertaubat atas dosanya yang dilihat secara zahir. Baik. Wala taqrabu hadhihi syajarah bil akli minha, dengan kamu makan daripadanya, wahai al-hittah awil karam aw ghairihima. Setengah ulama mengatakan pohon itu ialah pohon gandum, ataupun pohon kurma, ataupun pohon zabib, pohon kismis, ataupun anggur, ataupun selain daripada kedua-duanya. Fatakuna, maka kalau kamu kedua makan, fatasira minaz zalimin, maka kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim, al-asin, yang buat maksiat. Fa azallahuma syaitan, maka syaitan disebutkan di sini ialah azallahuma, maksudnya menggelincirkan. Azalla maksudnya menggelincirkan kedua-duanya, iaitu Adam dan Siti Hawa. Syaitan tu iblis. Azhabahuma, wa fi qiraah fa azalahuma ay nahahuma, maksudnya Allah iblis ataupun syaitan menjauhkannya daripada anha al-jannah, menjauhkan Adam dan Hawa daripada syurga. Bi an qala lahuma, dengan iblis berkata kepada keduanya, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, adakah aku boleh untuk memberitahu kepada kamu kepada satu pohon yang kalau kamu makan maka kamu akan kekal selama-lamanya. Wa qasamahuma billahi annahu lahuma laminan nasihin, dan kita sebut tadi bahawa iblis telah bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya
iblis itu adalah orang yang memberi nasihat. Fa'akala minha, maka kedua-duanya Adam dan Siti Hawa makan daripada kedua-duanya. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, jelas iblis itu menggoda Nabi Adam AS. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab riwayat-riwayat daripada Israiliyat yang banyak ditulis dalam tafsir Tabari, tafsir-tafsir ia banyak mengambil riwayat Israiliyat, katanya iblis tu menggoda Siti Hawa dan Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Jadi itu riwayat-riwayat seperti itu seolah-olah menjatuhkan maruah wanita. Sedangkan dalam Quran sebut jelas iblis menggoda Nabi Adam sendiri, bukan iblis menggoda Siti Hawa, bukan Hawa menggoda Nabi Adam. Maka kesalahan itu ialah kesalahan Siti Hawa. Maka seolah-olah riwayat itu menjatuhkan maruah kaum wanita. Sedangkan Allah SWT sebut dalam ayat dia dengan jelas, bahawasanya iblis itu menggoda Nabi Adam AS, bukan melalui Siti Hawa. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan kedua-duanya, iaitu mengeluarkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa mimma kana fihi, daripada apa yang mereka berada dalamnya, iaitu daripada kenikmatan, minan na'im, daripada kenikmatan yang ada dalam syurga. Jadi ketika inilah Nabi Adam AS keluar daripada syurga. Dan sebenarnya matlamat Tuhan asalnya adalah nak mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Kerana syurga tu bukannya tempat tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam AS. Tujuan Allah Taala ciptakan Nabi Adam adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukannya khalifah di syurga. Jadi sebab itu katanya Al-Imam As-Sawi rahimahullah, dia kata larangan kepada Nabi Adam untuk makan pohon khuldi itu sebenarnya secara zahirnya larangan, tapi secara batinnya atau secara kita kata batin ni kita kata apa larangan itu secara zahir, tapi sebenarnya Tuhan nak benda tu. Sebenarnya Tuhan nak Nabi Adam AS makan buah khuldi, kerana pada larangan itu ada perintah tapi tidak secara zahir. Kata Imam Musawi seperti mana Nabi Khidir Tuhan perintah dia supaya bunuh budak. Jadi secara zahirnya bunuh budak ni tak boleh, bunuh budak ni haram, tapi Nabi Khidir bunuh budak. Kenapa? Kerana adalah sebab-sebab yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi kadang-kadang larangan Allah itu secara berkaitan dengan para nabi lah, secara zahirnya nampak larangan, tapi secara batinnya Tuhan inginkan matlamat di sebalik larangan. Jadi seolah-olah Tuhan nak supaya Nabi Adam AS memakan buah khuldi, kerana itulah yang menjadi sebab untuk Nabi Adam menjadi khalifah di atas muka bumi. Kerana kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, maka Nabi Adam tidak menjadi khalifah atas muka bumi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelum itu, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Sebab itulah Al-Imam Ibn Al-Arabi dia ada sebut satu ucapan yang agak kontroversi. Dia kata, kalaulah aku berada di tempat Nabi Adam AS, maka aku akan makan buah itu dengan sepenuhnya, dengan sehabis baik. Dia kata kerana daripada perkara yang dibuat itu, daripada makan buah yang dilarang itu, natijah dia, kesudahannya ialah kesudahan yang baik, ialah perkara yang besar yang akan berlaku, iaitu dengan turunnya Nabi Adam AS ke atas muka bumi, maka menjadi asbab kepada wujudnya atau lahirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi rahmat kepada seluruh alam di atas muka bumi ini. Jadi itu ucapan yang kalau kita tengok secara zahirnya, maka dia nampak seolah-olah macam kupu dah pula, apa kita nak kena buat waktu saya lagi. Jadi dalam larangan Allah kadang-kadang ada benda yang baik. Seperti kita lah, kalau telah terlanjur melakukan satu maksiat, maka maksiat yang kita lakukan itu kadang-kadang membawa kita kepada benda yang baik.
membawa kita kepada taubat kepada Allah, membawa kita kepada mari masjid, membawa kita kepada kita bersedekah. Jadi kadang-kadang maksiat yang terlanjur itu membawa kita kepada satu atau banyak kebaikan yang Tuhan beri kepada kita. Baik. Wa qulna bitu ila al-ardi ay antum mastamarat alayhi min dhurriyyatikum. Jadi kata Allah SWT, dan aku berkata, ihbitu, maka turunlah kamu semua. Siapa dia kamu semua tu? Iaitu kamu berdua beserta dengan zuriat kamu berdua. Sebab tu kata ihbitu, bukan ihbita. Kalau ihbita maksudnya turunlah kamu berdua. Kalau ihbitu maksud turunlah kamu semua. Kamu semua siapa dia? Ada dua orang situ, ada Nabi Adam dengan Siti Hawa sahaja. Jadi maksudnya turunlah kamu berdua beserta dengan zuriat kamu berdua yang akan lahir selepas kamu turun ke atas muka bumi. Sebab itu Allah Ta'ala guna perkataan ihbitu. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan ihbitu tu adalah turunlah kamu semua, iaitu turun Nabi Adam, turunlah Siti Hawa, turunlah syaitan, dan turunlah pula Pak Karo. Yang pertama Nabi Adam. Dikatakan Nabi Adam ni turunnya di mana? Turunnya banyaklah kaul-kaul tu. Cuma yang disebut sini Nabi Adam turun di tempat nama Sarambit ni. Kalau tengok lah ni ada di Sri Lanka, ada satu pulau tu, Pulau Poseidon tu, pulau tu. Di Sri Lanka tu ada satu gunung atau bukit, situ ada tapak kaki Nabi Adam. Orang situ katalah. Jadi itu riwayat-riwayat yang tidak dipastikanlah kesahihannya. Ada yang kata turun di Mekah, ada yang kata turun di Sri Lanka, macam-macam. Dan Siti Hawa turun di Jeddah. Sebab itu dinamakan Jeddah. Jeddah tu maksudnya nenek. Maksudnya nenek. Jadi nenek maknanya orang tua. Orang tua maknanya Siti Hawa yang diturunkan di Jeddah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Iblis ataupun syaitan itu diturunkan di satu tempat. Tak ingat nama dia. Iblis itu diturunkan di tempat Ablah. Nama tempat dia Ablah, wallah alam, tak tahu mana. Dan ular itu diturunkan di Asfahan. Sebab tu Asfahan di Iran tu banyak ular. Tapi itu pendapat-pendapat daripada kitab-kitab Israiliyah lah, pendapat-pendapat daripada Bani Israel. Jadi turunlah semua ni di atas muka bumi. Kemudian kata Allah, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Maksud sebahagian ba'du zurriyah, li ba'din maksud li ba'di zurriyah, aduun min zulmi ba'dikum ba'da. Kamu ni separuh daripada kamu akan menjadi musuh kepada separuh daripada kamu. Jadi manusia ni akan bermusuh-musuhan apabila diturunkan ke atas muka bumi. Buktinya anak Nabi Adam sekali, mula-mula sekali Qabil dan Habil itu pun dah bermusuh dah. Apatah lagi kita pada hari ini. Walakum fil ardi mustaqarrun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kamu di atas muka bumi ini mustaqarrun ay mawdi'u qarar, tempat tetap. Tadi uskun, tempat tenang. Ini tempat tetap. Tenang ke tak pasti lagi atas muka bumi. Wa mata'un ma tamatta'una bihi min nabatiha, maksudnya tempat kamu peroleh kenikmatan, keseronokan daripada tumbuh-tumbuhannya, ila hin, ila waqti inqita'i ajalikum. Tapi di atas muka bumi ini kesedapan dan tempat tinggal itu ila hin, kepada satu tempoh masa. Jadi maksudnya kamu berada di atas muka bumi ini, wahai Adam, dan juga zuriat-zuriat kamu akan mendapat keseronokan dan tempat tinggal ni ila hin, sehingga sampainya waktu ajal kamu, maka kamu sudah tidak memiliki lagi masa untuk tinggal di atas muka bumi, kerana kamu akan berpindah ke alam lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Isra kan? Dari tak bunyi lagi dah. Masjid bunyi dah. Sikit lagi. Ayat lagi. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin, maka Nabi Adam pun mengambillah, atau Nabi Adam pun belajar. Adamu min rabbihi kalimatin. Jadi maksud talaqqa ay alhamahu iyyaha, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepadanya
Wa fi qira'atin binasbin Adama, fatalaqqa Adama. Ada baca Adamu, ada baca Adama. Wa raf'i kalimatun ay ja'ahu. Jadi ada yang baca fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, di mana kita baca qiraat kita. Ada qiraat yang baca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Atas tafsiran qiraat yang pertama, maksudnya Nabi Adam mempelajari daripada Allah kalimat-kalimat, itu kalimat-kalimat taubat yang disebut dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, maka fada'a biha, maka Nabi Adam berdoa dengannya. Fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa, atau kita sebut dosa secara zahir, ya, tapi apa yang Nabi Adam lakukan itu bukanlah secara hakikatnya bukanlah dosa. Qabila taubatahu, Allah SWT menerima taubat Nabi Adam AS. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, iaitu Allah, ialah Tuhan yang at-tawwab, bermaksud menerima taubat secara berulang kali. Siwah mubalaghah, secara berulang kali. Allah Maha menerima taubat. Ala ibadihi ar-rahim, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha pengasih kepada mereka. Jadi disebut bahawasanya Nabi Adam AS apabila turun ke atas muka bumi dengan melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah, ya, dan walaupun dia lakukan itu dengan cara dia terlupa, ya, seperti mana firman Allah fanasiya tadi, dia terlupa dan dia ingat ke syaitan tu mari, dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia seolah-olah buat satu perintah daripada Allah, terbatal larangan yang dulu. Jadi dia melakukan itu adalah satu perkara yang tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa, ya, kata Imam Ibn Kathir, dia diturunkan ke atas muka bumi, dia menangisnya Nabi Adam itu selama 100 tahun, sehingga air matanya itu menyebabkan kawasan sekitar dia itu tumbuh-tumbuhan. Dan disebut oleh Imam Musawi, selama 300 tahun dia tidak mengangkat kepalanya ke langit kerana malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam walaupun melakukan satu perkara yang secara hakikatnya tidaklah dosa, tapi dia menghabiskan umurnya dengan menangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab tu hamba tengok dia disebut oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Saya tahu dia kata, kalau aku buat satu dosa, dia kata kehidupan aku ni aku akan habiskan dengan bertaubat kepada Tuhan. Kalau aku buat satu dosa, kehidupan aku ni aku akan habiskan dengan menangis kepada Allah. Tapi apatah lagi kalau kita buat satu dosa tidak menangis kepada Allah langsung. Nabi Adam buat satu perkara yang bukan dosa secara hakikatnya, tapi kehidupannya dihabiskan dengan menangis kepada Allah. Jadi kita pun itulah, kita tiru tuk asal kita, keturunan kita Nabi Adam AS, yang mana Allah Ta'ala asalnya meretahkan dia supaya duduk dalam syurga, lari daripada dekati pohon itu, maka dia lakukan secara bertahun-tahun dia buat. Maknanya Nabi Adam itu ialah orang yang asalnya patuh kepada Allah, sehingga sampai satu masa yang mana iblis menggoda dia, maka dia terlupa perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kisah Nabi Adam ini kita perlu jadikan sebagai pengajaran, ya, dalam banyak bab, ya, bab mubadarah bil a'mal, yang bersegera melakukan kebaikan, bab bertaubat kepada Allah, ya, bab menjadi khalifah, macam-macam bab yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Adam AS. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya. Habislah penutup dari kisah Nabi Adam AS. Kita akan masuk kepada cara berkaitan dengan Bani Israel, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.